Saya faham apa perasaan orang pekat bila masyarakat tak tahu bagaimana nak berkomunikasi dengan orang pekat. Jaga jarak, kita duduk 1 meter, pakai kapen muka, cuci tangan. Kuatkan semangat sebab kita nak menempuh ni bukannya sekejap kan. Kalau kita turut bersedih, tak nak kerja lah apalah, lagi susah kan. Saya minta semua rakyat Malaysia sama-sama menghentikan penularan wabak ni. Kita kena sama-sama bersatu hati. Saya faham apa perasaan orang pekat bila masyarakat tak tahu bagaimana nak berkomunikasi dengan orang pekat. So daripada situ saya rasa perlu buat sesuatu lah untuk bantu orang pekat. Saya suka cara Cikgu Ami sebab Cikgu Ami dia mengajar kita sebagai seorang yang berjiwa pendidik. Memang ada terniat untuk buat kelas bahasa isyarat khas untuk kanak-kanak. Sebab kalau saya sebagai orang pekak tak buat, jadi siapa lagi nak buat? Sejak dunia dilanda pandemik COVID-19, informasi dan maklumat dikemas kini sepanjang waktu. Kepentingan jurubahasa isyarat dalam penyampaian maklumat tentang krisis kesihatan ini ternyata penting kerana golongan OKU juga antara komuniti yang terkesan. Biarpun dikategorikan sebagai minoriti, mereka berhak mendapat informasi yang sama yang perlu disampaikan dalam apa jua cara sekalipun. Dilahirkan dengan kekurangan, pasti memberi kesan dalam kehidupan seharian. Alam visual yang dulu sunyi, kini kembali bergema. Setiap tutur kian berbutir, setiap kata semakin memberi makna. Bahkan, pengalaman hidup dalam dua dunia ternyata ada impaknya terhadap insan ini. Assalamualaikum. Nama saya M.O.S.T.A.R.M.I. Nama isyarat saya Cikgu Mazisa. Sebelum saya kenal dunia orang pekat, saya dah menjalani kehidupan daripada kalangan orang biasa. So, bila bergaul dengan orang biasa, kita tahu bagaimana perkembangan bahasa orang biasa macam kita lah. Kemudian bila masuk ke dunia orang pekat, dalam waktu tu saya rasa macam halangan untuk berkomunikasi. Saya faham apa kekurangan yang mereka hadapi. So, saya banyak belajar daripada orang pekat sendiri. So, bila saya dah masuk dalam satu dunia biasa dengan dunia orang pekat, okey, saya rasa macam sangat bersyukur dapat bercakap, dapat mendengar. Kemudian dalam masa yang sama kita dah belajar bahasa isyarat. Saya faham apa perasaan orang pekat bila masyarakat tak tahu bagaimana nak berkomunikasi dengan orang pekat. So daripada situ saya rasa perlu buat sesuatu lah untuk bantu orang pekat. Pengalaman bekerja di Persekutuan Orang Pekak Malaysia mendorong Muhammad Armi Rosli untuk mewujudkan kelas bahasa isyarat kepada orang ramai. Bermula pada tahun 2013, dia berhasrat untuk menyebarluaskan lagi kepentingan dan manfaat mempelajari kaedah komunikasi ini. Istimewanya, kelas asas bahasa isyarat Armi dijalankan secara percuma sekali setiap bulan sepanjang tahun. Namun sejak pandemik melanda, sesi kelas yang asalnya bersemuka terpaksa beralih secara dalam talian. Pengajaran dan pembelajaran dilakukan tanpa melibatkan suara kedua belah pihak bagi membiasakan peserta untuk menyelami dunia orang pekak. Percuma dan bermanfaat. Siapa tidak tertarik dengan tawaran diberikan Armi? Walau bagaimanapun, peralihan daripada kelas secara fizikal kepada dalam talian ternyata mencabar. Bila buat secara online, kita hadapi masalah macam talian internet yang tak okey, gangguan bunyi daripada latar belakang peserta lain, paparan peserta yang tak nampak je lah bagaimana dia buat mimik muka dan sebagainya. Banyaklah halangan bila online tu dia macam tak puas lah. Tapi terpaksa lah, zaman sekarang kita tak boleh buat secara fizikal. Berbanding dengan fizikal, kita boleh nampak secara keseluruhan dia bagaimana dia buat isyarat tu. Itu macam satu kepuasan lah bila nampak pelajar dengan mimik muka dia, pergerakan dia memang dapat
puas berbanding dengan Allah. Sungguh pun inisiatif ini berdepan kekangan. Ia tidak pernah menghalang Army untuk terus mengajar. Berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat adalah secara visual, maka setiap pergerakan adalah penting dan mempunyai makna tersendiri. Isyarat akan dilakukan terlebih dahulu sebelum Army memberi maksud kepada setiap pergerakan. Pelajar kemudian perlu mengingati setiap isyarat atau mengambil nota sebagai panduan untuk ulang kaji sendiri. Selain kelas asas kepada orang awam, Army turut menumpukan perhatian kepada kelas persendirian. Seseorang pelajar diperuntukkan 2 jam pembelajaran silibus yang lebih maju dan intensif dengan sejumlah 7 sesi kelas keseluruhannya. Sepanjang 7 kelas tu, mereka akan belajar banyak juga, macam-macam. Daripada pengenalan diri semua, kata kerja, kata sifat, kata ganti nama, kata tanya, binatang, benda, pekerjaan, semualah. Apa yang selalu digunakan dalam percakapan harian. Selaku lepasan ijazah pendidikan di UiTM Shah Alam, Nit Zaris Syahira merupakan antara bakal pendidik di masa hadapan. Dia yang telah mengambil kelas peribadi bahasa isyarat merasakan ia adalah satu kelebihan dan persiapan awal apabila bergelar guru nanti. Ini satu peluang yang saya kena ambil, iaitu saya kena belajarlah. Sebab sekurang-kurangnya kalau kita persiapkan diri kita belajar bahasa isyarat ni, sekurang-kurangnya kalau one day, satu hari nanti saya jadi guru tetap, saya boleh gunakan untuk membantu anak-anak murid saya. Saya nak membantu golongan minoriti yang belum tentu semua orang boleh faham dan boleh bantu mereka. Pengalaman mempelajari bahasa isyarat memberikan Zarif satu perspektif baharu terhadap golongan berkeperluan khas. Ia turut menanam rasa empati dan tanggungjawab dalam dirinya, menjadikan anggota komuniti yang ambil peduli. Saya suka cara Cikgu Army sebab Cikgu Army dia mengajar kita sebagai seorang yang berjiwa pendidik. Dia betul-betul nak educate orang ramai yang kami ni golongan yang perlu difahami, golongan yang memerlukan orang untuk berkomunikasi dengan kami sama macam kita faham orang-orang lain. Kalau saya letak diri saya lah, sebelum saya belajar dengan Cikgu Army, memang tak tahu apa-apa. Tapi bila dah belajar dengan Cikgu Army, sekurang-kurangnya kita boleh tolong golongan minoriti ni untuk kita faham. Kelas peribadi tamat pada tahun 2019, namun Zarif dan Cikgu Army masih berhubung. Malah, bekas pelajar yang lain juga masih berpeluang membuat ulang kaji bersama Army pada hujung minggu jika berkelapangan. Cikgu Army selalunya dia takkan biarkan kita ni habis 7 kelas habis. Cikgu Army rajin buat ulang kaji. Even tahun ni dah tahun ketiga kan saya belajar, masih ada lagi sesi ulang kaji. Mustahil lah untuk lupa sebab sentiasa ada kelas dan sentiasa ada peluang. Berguru dengan Cikgu Army membuatkan Zarif lebih bermotivasi dan menghargai tugas seorang pendidik. Sebagai guru tuition di komunitinya, Zarif turut berkongsi ilmu bersama anak murid dan rakan-rakan di media sosial. Boleh dikatakan semua anak murid saya tahu kot simbol I love you, simbol terima kasih. Sebab dalam kelas, memang setiap kali habis kelas saya akan buat terima kasih. Jadi lama-lama diorang pun faham. Saya akan buat video, post di media sosial. Jadi anak murid saya akan PM saya, cikgu tanya soalan ni ke? Cikgu tanya pasal vaksin ke? Jadi dekat situ kita dah create awareness untuk diorang pun berminat nak belajar. Memang saya seronok sebenarnya, seronok sangat dan saya rasa macam berbaloi lah saya belajar. Selain menjadi tutor, Zarif juga mengusahakan perniagaan bakery secara kecil-kecilan. Bahasa isyarat yang dipelajarinya memberi kelebihan dalam membantu perniagaan yang melibatkan khidmat penghantaran, khususnya apabila berurusan dengan penghantar berstatus OKU pendengaran ataupun bisu. Berguna, sangat-sangat berguna. Pernah satu masa tu, seorang uncle Cina yang dah tua jugalah, dah tua. Dia tulis kat situ, dekat saya punya pesanan tu, dia bisu dan pekak. So, bila dia datang, dia macam bermasalah nak cakap dengan saya. Yang dia sekarang ni datang, dia nak pergi mana dan sebagainya. So, dia minta pensel nak tulis. So, saya cakap dengan dia, tak apa, saya boleh berbahasa isyarat. So, dia pun rasa macam, mungkin dia rasa lega lah masa tu sebab
dia nak fikir macam mana nak cakap dengan saya kan, sebab dia nak kena pass barang tu pada orang. Pengalaman dan amalan pastinya akan memantapkan lagi penggunaan bahasa isyarat. Ia juga turut memberi kepuasan dan kebanggaan kepada Army selaku guru kepada Zarif dan pelajar lain. Selain mengajar, Army juga sering menjadi rujukan bagi membantu pihak yang terbabit dalam komunikasi dengan golongan OKU. Program vaksinasi yang sedang berjalan menuntut penyampaian maklumat yang tepat dan mudah kepada mereka. Selalu juga pihak kami bantu orang pekak yang contoh dekat PPW, pusat WC, ada doktor call, dia telefon, dia nak minta bantuan, tolong jadi jurubahasa untuk translate punya orang pekak sebab tak tahu nak macam mana nak cakap, macam mana nak isyarat nak cakap apa. Dia akan telefon, so saya akan bantulah. Jururawat dia cakap, saya translate apa yang tu. Kemudian orang pekak dia isyarat, saya akan bagi tahu kepada doktor apa yang orang pekak tu cakap. Saya tak tahu isyarat untuk bahasa isyarat boleh diibaratkan seperti bahasa ketiga, menjadi suatu kelebihan jika mengetahuinya, apatah lagi menguasainya. Asas bahasa isyarat. Baik. Untuk percubaan kali pertama saya bagi mempelajari dan memahami bahasa isyarat ni, apa yang saya fahami ialah ia tidaklah terlalu sukar dan agak mudah untuk difahami asas kepada bahasa isyarat ni. Kerana apa yang penting ialah untuk kita tahu huruf, nombor, kata tanya, masa, waktu dan ucapan harian. Macam contoh, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Halo. Dan apa yang penting adalah untuk sentiasa mengaplikasikan penggunaan bahasa isyarat ni dalam kehidupan harian. Sikit pun tak apa, kerana berkemungkinan kita akan berhadapan dengan satu situasi yang melibatkan golongan OKU pendengaran, dan siapa tahu mungkin ia dapat membantu kedua-dua belah pihak memahami keperluan dan keinginan masing-masing. Jadi yang ini masa, minggu, hari. Selagi berdaya, kelas bahasa isyarat akan terus dilaksanakan. Visi Army adalah melihat dalam setiap isi rumah ada seorang yang mahir berbahasa isyarat. Dia turut berharap orang awam tidak mengabaikan golongan OKU dan cuba untuk berkomunikasi dengan mereka. Yang tak tahu bahasa isyarat, bila jumpa orang pekak, jangan rasa macam terkejut, takut, tak tahu nak buat apa. Buat macam biasa, jangan paniklah. Sebab orang pekak pun orang macam orang biasa juga. Cuma halangan kita tak tahu bagaimana nak bercakap dengan dia. Kalau tak tahu bahasa isyarat, tak apa, boleh tulis. Ataupun menggunakan telefon. Taib, kita tunjuk kat situ. Harapan kami kepada semua orang pekak dengan orang biasa, supaya kita dapat bergaul dengan lebih lancar lagi dengan menggunakan bahasa isyarat, ataupun kalau tak tahu kita boleh bertulis. Apa lagi? Hai. Mahizan Yusof dan Sabarudin Yusof, pasangan yang dikurniai sepasang anak kembar dengan masalah pendengaran. Keadaan itu mula dijangka Puan Mahizan apabila dia dijangkiti rubella ketika sedang mengandung. Redha akan ketentuan ilahi, Puan Mahizan dan suami memutuskan komunikasi dan interaksi dalam keluarga dilakukan secara normal dengan penggunaan bahasa isyarat yang minimum. Saya dengan suami saya tak ada ajar bahasa isyarat. Kurang sikit, saya lebihkan pada pergerakan mulut, sebab saya nakkan dia nanti ada orang normal yang bercakap dengan dia boleh pandang pada isyarat bibir. Jadi buat juga bahasa isyarat, tapi campur-campurlah bahasa isyarat dan gerakan bibir. Kawan cakap awak dah habis, kawan lah cakap. Tanpa mengambil kelas secara formal, kedua-dua pasangan ini hanya belajar bahasa isyarat daripada anak kembar mereka.
Kami seboleh-bolehnya lah akan berkomunikasi dengan anak-anak secara normal. Jadi maknanya dia akan baca bibir kami. Tapi kena perlahan lah. Dia akan faham melalui bibir dan sedikit pendengaran. Jadi dia orang balas kepada kami dengan gaya bahasa isyarat dan suara. Kalau agaknya sukar dia nak faham apa yang kita cakap, kita akan gunakan bahasa isyarat lah. Saya lebih kepada mengeja. Huruf-huruf A sampai Z tu memang kami hafal. Walaupun dia apply tu kurang memuaskan ataupun perkataannya tu tak berapa jelas, tapi kami faham dan kami akan apply secara normal juga. Buat Syazana Azri dan Syazwani Azri membesar dengan kekurangan sememangnya datang dengan cabaran. Ia semakin terasa terutamanya ketika melanjutkan pelajaran di Institut Pengajian Tinggi bersama kalangan orang normal. Selepas masuk semester kelima tu, memang satu cabaran yang besarlah buat kami berdua. Sebab kami berdepan dengan projek grup kan. Apa yang mereka nak suruh kami buat pun, mereka tak dapat nak sampaikan dengan baik. Mungkin mereka tak faham situasi kami sebab kadang-kadang mereka berbincang sesama mereka tanpa pedulikan kami berdua. Jadi kami pun tak tahu nak tolong apa. Jadi masa tu rasa agak give up juga masa semester kelima tu. Kami pun tak tahu. Tiba-tiba mereka mudi dengan kami. Jadi masa tu kami berdua rasa kecewa, rasa macam tak nak dah sambung, memang dah putus asa sangat-sangat. Mereka pernah meninggalkan pembelajaran buat seketika dan membabitkan diri dengan aktiviti kemasyarakatan bersama Persekutuan Orang Pekak Malaysia. Hasil penglibatan kemudiannya memberikan mereka semangat baharu untuk terus bangkit dan berjaya. Masa tu 6 bulan kami berada di Persekutuan Orang Pekak Malaysia dan saya kembali ke universiti dengan perasaan sesuatu yang baru. Kami tumpukan sepenuh perhatian kami pada pelajaran dan kami cuba habiskan semester 6 tu dan kami tidak pedulikan apa yang tidak penting. Kejayaan tu bukan dapat secara mudah. Cabaran berada di universiti memang bukan senang. Memang cabarannya tinggi. Kalau kami tengok kejayaan-kejayaan pelajar-pelajar yang terdahulu kan, kami berdua memang menjadi inspirasi kepada pelajar-pelajar baru, maknanya junior-junior yang ada di UiTM. Meningkat usia, mereka bertemu jodoh. Walaupun berkahwin dengan pasangan dengan keupayaan seumpama, masing-masing bersyukur dikurniakan anak normal. Perasaan gembira bukan kepalang, namun kerisauan tentang penerimaan anak terhadap kekurangan diri tetap timbul. Masa lahir anak tu memang adalah buat hearing test. Memang anak tu bukan pekak. Saya memang rasa macam satu cabaran juga sebabnya susah nak berkomunikasi nanti. Tapi apabila saya boleh rasa senang dan rasa berbeza macam mana anak tidak rasa saya ni ada kekurangan, tidak rapat dengan saya, itu saja. Tapi daripada lahir, daripada kecil memang saya bersama dengan dia. Memang akan bersama-sama dan anak saya pun boleh terima saya sebagai ibu yang ada kekurangan macam ni. Anak Syazana telah diberi pendedahan tentang bahasa isyarat sejak berumur 1 tahun. Selain memudahkan, asuhan itu turut memberi dimensi baharu terhadap cara berkomunikasi buat si cilik ini dengan keluarga dan orang di sekelilingnya. Saya memang ingin nak buat video untuk belajar bahasa isyarat. Maknanya video tu untuk ibu bapa yang mempunyai anak kecil lagi untuk belajar bahasa isyarat. Sama macam video yang kita tengok dekat YouTube kan. Jadi saya pun memang ada terniat untuk buat kelas bahasa isyarat khas untuk kanak-kanak. Sebab kalau saya sebagai orang pekak tak buat, jadi siapa lagi nak buat? Kesedaran ini adalah bermula daripada kita yang orang pekak ni. Mengajar bahasa isyarat juga bukanlah hanya untuk mereka yang lahir dengan kekurangan sahaja. Pendedahan awal anak kepada bahasa isyarat juga boleh memberi kelebihan dalam membantu mereka menyampaikan emosi yang tidak terucap. Kalau kita belajar bahasa isyarat, memang banyak boleh membantu bukan saja orang pekak tetapi ramai orang sebenarnya. Kalau kita ada anak kecil ataupun baby yang belum boleh bercakap, mereka boleh meluahkan perasaan mereka dalam bahasa isyarat. Jadi, cuba dalami bahasa isyarat itu seperti kita perlu menggunakan bahasa isyarat tersebut. Sebagai ibu bapa, berputus asa dalam komunikasi bersama anak itu tidak seharusnya berlaku. Dengan mengetahui bahasa isyarat, ia dapat memberi kelebihan kepada ibu bapa untuk berhadapan tekanan emosi anak OKU. Di sebalik kesibukan kerjaya di Jabatan Kastam, selaku ibu bapa, Puan Mahizan dan Encik Sabarudin tetap mencari masa untuk memberi perhatian dan pendidikan kepada anak-anak mereka sehingga berjaya.
mak ayah di luar tu yang ada anak-anak OKU ni rasa macam dia orang putus harap tau. Kalau dia orang dapat tahu anak-anak dia orang ni OKU tak dengar, dia orang ingat macam tak ada peluang untuk anak-anak begini. Sebenarnya ada peluang untuk mereka ni. Ada peluang sehingga seperti mana yang Syazana dan Syazwani dah buktikan. Ibu bapa yang mempunyai anak dengan kekurangan seharusnya tabah dan sentiasa bersifat positif. Yang penting pendedahan awal kepada anak-anak agar mereka boleh berdikari dan meneruskan kehidupan sendiri. Itu takdir, kita tak boleh melawan takdir. Tetap anak kita. Sesiapa pun saya rasa begitu. Cuma apa yang saya pesankan kebanyakan lah. Di luar sana ibu bapa kenalah ambil perhatian. Bagi dia secukup-cukup pelajaran. Belajar tetap belajar. Kerjaya tetap kena ada. Berikan pendedahan. Walaupun dia cacat apa sekalipun. Selama mana umur kita yang ada. Tapi kalau kita tinggalkan dia tanpa pelajaran, tanpa apa-apa untuk dia orang terus hidup, anak-anak ni akan susah. Seperti pepatah, melentur buluh biar dari rebungnya. Asuhan harus bermula ketika mereka masih kecil. Jika diberi pendedahan awal, segala ilmu pasti menjadi amalan berguna dalam kehidupan. Bahasa itu suatu yang cukup indah. Bahasa akan memaparkan jati diri dan kepribadian seseorang. Dengan bahasa, walau dalam bentuk apa sekalipun, tujuannya tetap sama, untuk berhubung demi mencari persamaan dan menerima perbezaan. Sama ada dengan tutur ataupun peri, keinginan untuk saling memahami maksud yang disampaikan akan menjadikan kehidupan yang dijalani bersama harmoni dan sejahtera. Sudah menjadi lumrah buat Hartini Mat Amin berniaga di sini sejak 9 tahun lalu. Kehidupan di Bandar Metropolitan menguatkan semangatnya untuk berniaga demi membantu meraih pendapatan keluarga biarpun secara kecil-kecilan. Pada meja kecil, payung kecil, sekarang dah alhamdulillah kemah. Bolehlah menampung duit belanja kita. Nasi lemak berlauk, air tangan Hartini sentiasa menjadi antara pilihan sarapan pagi penduduk sekitar Bandar Tasik Seri Permaisuri, Kuala Lumpur. Macam hadiah lah. Kita bukan sekadar jual aja kan. Mesti ada pelbagai dalam tu. Jadi tu tak boleh nak kedekut. Dia orang pun akan seronok. Tengok ada sambal, ada telur, ada kacang. Komplit lah dengan harga RM1.50 sebungkus. Ini bukan sekadar kisah tentang kehidupan seorang penjual nasi lemak. Ini kisah survival Hartini dalam meneruskan kelangsungan hidup di kala pandemik COVID-19. Awal Mac 2020, negara digemparkan dengan isu wabak maut yang masih berterusan sehingga hari ini. Hampir setiap sektor ekonomi pincang ekoran arahan kerajaan agar aktiviti dikurangkan atau dihentikan sementara demi mengekang penularan wabak itu. Semasa pandemik ni, dia kurang sebab kebanyakannya kawasan yang saya berniaga tu kawasan kerja. Jadi tu banyak customer yang kerja semua work from home. Jadi tu kurang sikit lah. Terasa lah dia punya kemerosotan tu. 17 bulan virus COVID-19 ini berleluasa, membawa kepada kemerosotan ekonomi negara. Natijah yang meresahkan ialah apabila rakyat berdepan realiti kehilangan pekerjaan, tanggungan kerugian dan bisnes yang terpaksa gulung tikar. Perkabaran penjaja kecil diberi kebenaran beroperasi semula memberi nafas lega buat Hartini. Inilah rutin yang dirinduinya. Biasanya 2.30 saya dah bangun dah. Buat persiapan makan nasi. Sampai pukul 6. Baru berhenti lah. Sebelum ini pernah hampir 4 bulan dia tidak dapat berniaga. Pada masa sama, komitmen kewangan seperti sewa rumah dan bil utiliti perlu diselesaikan. Hartini terpaksa akur dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP ketika itu. Kali ini government bagi kelonggaran kan. Alhamdulillah lah, boleh juga cari rezeki. Sinar baharu mula memancar dalam kehidupannya sekeluarga apabila diberi sedikit kelonggaran untuk berniaga semula.
Tambahan pula, inilah yang menjadi sumber rezeki utama sejak suaminya, Saiful Zahari Abdul Wahab, kehilangan pekerjaan pertengahan tahun lalu. Kuatkan semangat. Sebab kita nak menempuh ni bukannya sekejap kan. Lepas tu dengan anak-anak. Kan kalau kita turut bersedih, tak nak kerja lah apalah, lagi susah kan. Lagi tak dapat income. Namun Hartini sentiasa bersyukur kerana dikurniakan 2 anak yang memahami keadaan keluarga. Malah minatnya dalam dunia masakan turut dikongsi bersama mereka. Seronok. Jangan tak sedap pula masak kan. Ikut mood pula. Kalau penat nak kena ikut mood pula, tak boleh. Kita kena masak, kena ikhlas. Boleh masakkan tu sedap. InsyaAllah. Lebih kurang 3 km jarak kediaman ke tapak niaga. Kenderaan berusia 17 tahun ini banyak berjasa kepada keluarganya. Gerai Hartini dibuka bermula jam 7 pagi hingga 10 pagi. Biasanya kalau kita sampai je ada customer datang. Tapi diorang sanggup tunggu lah sampai kita pasang. Tak kemah. Begitupun kali ini suasana berbeza. 7 pagi, keadaan masih lengang. Sejak awal tahun lalu, 18 kementerian dan 5 agensi terlibat dalam mengendalikan aplikasi sistem pengurusan maklumat setempat dikenali sebagai SIMS. Azmir Mushabri Abdul Muttalib sudah berkhidmat selama 18 tahun di Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI. Dia antara yang bertanggungjawab memastikan ketelusan dan keberkesanan pelaksanaan sistem ini. SIMS ini adalah satu sistem bagi membantu semua kementerian-kementerian memproses kelulusan kebenaran beroperasi kepada syarikat-syarikat yang telah disenaraikan di dalam SOP PPM fasa 1 dan fasa 2 untuk dibenarkan beroperasi sepanjang tempoh berkenaan. Pegawai-pegawai MITI, MIDA dan Matrik hanya memproses permohonan yang melibatkan sektor pembuatan dan juga penghilangan sahaja. Tetapi manakala sektor-sektor yang lain adalah di bawah tanggungjawab kementerian-kementerian dan juga agensi-agensi yang berkenaan. Demi mengimbangi keselamatan nyawa, pada masa yang sama memberi ruang kepada rakyat menjalankan aktiviti mencari rezeki. Hanya kilang-kilang perkhidmatan perlu dibenarkan beroperasi. Bagaimanapun, majikan perlu memastikan pekerja mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Dengan memiliki 177 pekerja, kilang tepung Bestari masih beroperasi. Bukan sahaja memastikan rantaian ekonomi makanan tidak terputus, beroperasinya kilang membolehkan pekerjanya meneruskan kelangsungan hidup. Berusia 36 tahun, Siti Baizurah, ibu tunggal kepada 2 orang puteri, bimbang sekiranya hilang mata pencarian. Hampir 4 tahun berkhidmat di syarikat ini, gajinya cukup-cukup untuk menyara keluarga. Awal pandemik, saya bimbanglah sekiranya company ini tutup. Saya risau saya tak dapat nak teruskan kehidupan. Waktu pandemik ni ramai orang hilang pekerjaan. Anak-anak tak boleh nak bersekolah dari rumah, memang susah sikit lah. Meskipun terdapat had kapasiti pekerja dalam sehari, mereka masih mampu memenuhi permintaan dan membekalkan produk kepada pasar borong di seluruh Malaysia. Kebiasaannya selesai berniaga, Hartini akan membeli bahan mentah untuk jualan hari berikutnya. Sejak pelaksanaan PKP, kedai runcit ini sering dikunjungi kerana berdekatan kediamannya. Meskipun barangan dijual tidak selengkap seperti pasar borong, segala keperluan masih boleh didapati di kedai ini. Selalu beli kat sini. Sini harga okeylah. Harga dia borong. Memang susah.
kita kena cari banyak tempat. Kadang tempat ni tak ada kicap ke apa kan, tempat lain. Kena pergi banyak tempat lah. Jadi tu agak sukar lah. Buang masa nak ke sana dengan duit minyak lagi, dengan transport kan. Nak balik kan, nak masak. Ambil tu Kak, timun. Menurut Hartini, dalam tempoh pandemik, dia harus bijak merancang perbelanjaan agar wang simpanan sentiasa mencukupi. Lebih-lebih lagi sekiranya berlaku kecemasan. Kenaikan harga tu pun tinggi sikit lah, belanjaan tu kan. Tapi nak buat macam mana, still lagi harga sama supaya customer kita puas hati dengan masakan kita, perniagaan kita. Tak perlulah kita nak terlampau mahal sangat. Musim-musim pandemik ni kan, orang kata bolehlah tolong-menolong. Nak makan? Bilangan kes jangkitan harian COVID-19 termasuk angka kematian yang melonjak semakin menambah kebimbangan masyarakat. Pun begitu, ada insan yang terus bergelut demi memastikan kelangsungan hidup. Kesihatan dan ekonomi perlu seimbang demi kesejahteraan bersama. Justru pematuhan prosedur operasi standard SOP perlu dilaksanakan tanpa kompromi. Jam 9 pagi. Hari ini, pasukan petugas khas COVID-19 Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI digerakkan ke 3 buah kilang sasaran yang disyaki lalai dalam pematuhan SOP sepanjang tempoh PKP. Kilang dan pembuatan yang dibenarkan beroperasi di bawah SOP MKN. Diketuai penolong pengarah pasukan khas Khairul Luthfan Fadzil, operasi ini dijalankan bagi memantau tahap pematuhan dan mengesan kesalahan pemain industri dan pekerja di premis sektor yang dibenarkan beroperasi. Ada segelintir pihak-pihak premis yang tidak memberikan kerjasama, kan? Contohnya, dia menyorokkan pekerja. Cuma pengawal kot, pengawal keselamatan mungkin sebab dia pun menjalankan kerja dia. Mungkin pihak atasan pun telah mengarahkan untuk menahan ke melengah-lengahkan kami ke dekat pos pengawal kan. Ketika menjalankan penguatkuasaan, pengawal ini dilihat cuba melengah-lengahkan tugas pasukan MITI. Datang, cik jumpa dia apa semua. Siapa? Saya hanya jalankan tugas. Yang tu agak tragik jugalah macam kita yang berlaku tadi itulah. Dia kat situ kita kena bijak sikitlah diplomasi. Ada yang menyembunyikan data-data yang sepatutnya yang dia maklumkan kepada pihak MITI. Contohnya 300 orang pekerja, tapi bila kita datang lebih. Jadi itu antara cabaran-cabaran yang kita kena datang ke lapangan untuk memastikan jumlah pekerja yang didaftarkan sama dengan apa yang kita dapati di lapangan. Apa ni ada buat hotel untuk pekerja? Bila berlaku kan? Macam diorang ni ada dulu positif lah. Dulu positif dan ambil masa 6 bulan baru selesai. Yang last batch yang kita buat hari Ahad lepas. Kita buat beramai-ramai lah. Kat sini lah. Ahad lepas ada klinik datang minggu sini. Ada result dia ada. Ada. Aisyah, kita minta Aisyah. Boleh nanti pagi sekali kita masa dokumentation nanti. Boleh. Anak jati Perak Maimunah Osman asalnya berkhidmat di Jabatan Arkib Negara. 6 bulan lalu, dia bersama beberapa buah jabatan lain ditugaskan di lapangan bagi membantu mengekang penularan COVID-19. Masa kerja, tapi sudah berapa hari bulan. Tak apalah, sehari ni kita pastikan dia scan, kita tahu kan hari kena scan. Dia pergi mana-mana, saya bersatu untuk ambil tanggungjawab ni. Sebab keadaan negara kan, dan bukan negara je lah, semua seluruh dunia tengah menghadapi pandemik. So, saya bangga untuk menjadi part kepada sejarah yang ni. Supaya saya boleh membantu negara lah. Selain daripada saya kerja hakiki yang terpaksa saya tinggalkan lah.
Tak kala bertugas di lapangan, ibu kepada 2 anak ini perlu berdepan pelbagai lapisan masyarakat. Ini bermakna dia sentiasa terdedah dengan risiko jangkitan COVID-19. Justru menjadi tanggungjawab Maimunah untuk sentiasa berwaspada agar tidak membawa pulang ancaman kepada keluarganya. Sangat sensitif dengan kepatuhan SOP. Jadi saya minta semua kita rakyat Malaysia daripada atas ke bawah sama-sama menghentikan penularan wabak ni dan sama-sama jaga SOP. Kalau kita nak keluar cepat daripada pandemik ni, kita kena sama-sama bersatu hati. Tak boleh ada selfish dan tak boleh memandang remeh kepada SOP-SOP yang disediakan. Okey, nampak? Nampak? One person tak pakai mask. Tak pakai mask, tapi bila tu ada lebih 1 orang. Lebih ada 1 orang lagi. Ya, kalau kita pergi ke kilang-kilang, kita akan ada ni lah, kekangan macam ni yang kita nak masuk tu ada yang tak ada akses. Jadi tu antara cabaran-cabaran pihak MITI lah kalau kita datang buat pemantauan dan penaziran. Dalam premis pakai face mask. Itu ikut clear cut dalam SOP lah yang diwartakan. Kalau dekat luar pagar tu tu lain cerita, bukan bawah purview MITI lah. Tapi tuan, kat sini dia ada pakai face mask. Tapi face mask dia di bawah dagu dia. Kita akan nasihati dia. Tu tak pakai face mask yang betul pun kesalahan juga. Sejak tahun lalu, pemantauan berkala pasukan khas COVID-19 MITI dilakukan. Lebih 90% syarikat perkilangan beroperasi mengikut SOP yang ditetapkan. Macam kesalahan yang 2 orang tak pakai face mask ni, kita tak tutup lah. Kompaun ni kita berikan atas supaya mereka tahu undang-undang tu wujud dan mereka boleh diambil tindakan. Untuk tutup, kesalahan yang lebih besar lah. Contohnya, melebihi kapasiti 60%. Itu biasanya kita akan tutup kilang ataupun premis tersebut. Walaupun 61% ada kehadiran. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini anda berada di zon 3. Daripada sini sampai ke dalam anda akan ikut Hampir ke semua sektor ekonomi dibenarkan beroperasi. Lantaran itu, MITI mengambil inisiatif mewujudkan program imunisasi industri COVID-19 kerjasama awam swasta, dikenali sebagai PIKAS. PIKAS ialah satu pendekatan mempercepatkan kadar vaksinasi dalam kalangan pekerja dengan harapan berupaya mencapai imuniti kelompok dalam masa terdekat. Natijahnya, sektor ekonomi boleh kembali bergerak dengan lebih rancak dan efisien. Hari ini, lebih 2,000 pekerja kilang sekitar Bandar Sendayan, Negeri Sembilan bakal menerima vaksin. Berkhidmat hampir 4 dekad di sebuah kilang elektronik, Ganesha Murthy bakal melengkapkan dos vaksinnya. Satu inisiatif yang bagus yang dibuat oleh pihak company kami dengan MITI dan MAIDA. Ikuti program ini, semua pekerja dapat dia punya vaksin dengan lebih cepat. Tak payahlah tunggu normal cycle MySejahtera. Kilang-kilang ni dia kena berjalan juga walaupun masa pandemik ni, sebab kilang yang generate ekonomi untuk Negeri Sembilan ni. Pusat imunisasi ini mula dibuka jam 9 pagi. Bagi Nur Syarin Muhammad Zaini, situasi pandemik bukan penghalang untuk dia menyumbang bakti kepada masyarakat selaku sukarelawan di sini. Pada hari pertama saya bertugas sini, memang rasa seronok sebab dapat berjumpa dengan rakan-rakan sekerja yang lain. So, ibaratnya macam saya bekerja dekat atas dulu dan sekarang saya tukar di sini, so tak ada masalah. Semua dapat berjalan dengan lancar. Punyai pengalaman 20 tahun bertugas di Awan Biru, kemahiran sebagai kru kabin diaplikasikan bagi melancarkan proses pemberian vaksin di PPV ini yang menerima ribuan kehadiran setiap hari. Bila semua orang Malaysia dah dapat vaksin dengan cepat, so mungkin kita mungkin ada peluang untuk yang sebaiknya untuk ke fasa yang seterusnya lah. Dan untuk industri penerbangan, kalau ada rezeki insya-Allah, bila semua dah berakhir, insya-Allah saya mungkin boleh terbang semula. Demi mencapai tahap imuniti kelompok sektor perkilangan pada hujung September, usaha masih diteruskan. Lebih 2 juta dos diberikan kepada pekerja sektor pembuatan demi mengekang penularan virus COVID-19.
Meskipun hasil jualan Hartini merosot separuh daripada apa yang diraih sebelumnya, dia gembira kerana masih ada pelanggan yang setia menikmati air tangannya. Semua orang dapat pendapatan yang cukup bulan kan. So sometimes diorang ni pun macam gaji harian lah. Ada kerja, ada gaji. So part of us kena support jugalah. Tak banyak sikit. Kita berdoa lah supaya pandemik ni cepat berakhir. Dalam masa yang sama, kita jaga SOP kita. Jangan leka lah. Supaya kita boleh hidup seperti normal, seperti sedia kala dulu. Dalam mendepani cabaran penularan pandemik COVID-19, semua pihak punya peranan penting. Gandingan usaha sektor awam, swasta dan masyarakat menjadi formula paling ampuh untuk menang dalam perang ini. Bersama gembelingkan tenaga demi memulihkan Malaysia tercinta.